salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, golongan salaf ketika mana membicarakan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka bersandarkan kepada 3 asas seperti berikut. Seperti berikut, 3 asas. Ini kita petik daripada kitab, tuan-tuan boleh tengok sendiri kat bawah, Syu'batul Aqidah karangan Syekh Abu Bakar Khalil Ibrahim Al-Musili. Ada lagi kitab lain yang kita jadikan rujukan bagi tajuk ini. 3 asas golongan salaf dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita dah sebut dulu. Golongan salaf ni mereka tak mau kupas-kupas, tak mau nak takwil-takwil, mudah aja. Allah berjalan, Allah berjalan. Kita dah sebut dah dulu. Cuma jangan tanya macam mana Allah jalan, itu jangan tanya. Inilah golongan salaf yang kita dah sebut dah dulu. Allah turun. Takkan nak kata macam tu. Allah ni bukan manusia. Dan Allah sendiri kata dia turun. Kita nak pusing ke mana? Nak kata Allah naik, Allah kata dia turun, kita nak kata Allah naik. Itu yang kita dah sebut dah dahulu. Jadi apa dia asas mereka ini? Inilah dia. Bila kita faham 3 asas ni, tak keliru. Tapi kalau tak faham 3 asas ni, kita tak keliru mana yang betul. Salah ke khalaf? Biar aku risau. Jadi aku ambil yang khalaf salah betul. Nanyalah aku, kalau aku ambil yang salah, yang khalaf betul pula. Kita kena faham dia punya asas. Yang pertama, mensucikan Allah Ta'ala dari menyerupai makhluk-makhluknya pada semua sifat-sifatnya. Sebagaimana bagi Allah itu zat yang tidak sebanding dengan diri setiap makhluk, maka begitulah juga dengan sifatnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Surah ayat 11. Tiada suatu pun yang sebanding dengannya, tak serupa langsung dengan Allah. Abang apa, siapa, benda ke, makhluk ke, apa pun, siapa pun tak serupa dengan Allah. Dia-dialah, kita-kitalah. Kita makhluk pun berbeza-beza. Allah Ta'ala dah tentu berbeza dengan kita. Mudah kalau kita nak fikir macam tu. Manusia tak sama dengan binatang. Binatang tak sama dengan tumbuhan. Ada serupa tak? Pergi dekat satu expo, beli anak pokok, tanam-tanam pula monyet. Boleh jadi tu tak? Dia keluar monyet. Pergi dia kata ni, telur ni dah ram dah. Tapi ambil terus buat balik, jangan duk lecong tempat dia, sebab sekali dia menetap. Telur apa ni? Telur ayam. Telur ayam, telur ayam. Tapi saya pun nampak putih. Ada telur ayam yang putih, yang kata putih itu telur itik je. Dan tak apa, kita pun dengar-dengar, lari terus. Tak naik motor, lari terus. Padahal naik motor cepat lagi. Balik tu kata balik cepat, pegang-pegang telur ayam tu, dia takut menetap tengah jalan. Buat balik terus, buat balik terus. Tengok bergerak. Standby lah. Nak buat kat sangkak mana pun dah tak. Begitu. Keluar. Pokok durian. Rapuh. Tak ada lah macam tu kan. Allah buat ni, segala makhluk dia ni, kita Allah bagi akal, fikir. Betapa cantiknya alam-alam Allah Ta'ala jadikan. Binatang-binatang lah, tumbuhan-tumbuhan lah, beraneka, berbagai-bagai, bermacam-macam kan, floranya, yang faunanya, terjun dalam laut. Tengok, kalau mata kita boleh tahan ayam masin, buka tengok, batu karang pun macam-macam bentuk, macam-macam bentuk. Ikan apa ni,
kan? Teringin nak sentuh kerak. Lepas ikan elektrik. Jangan main tu ke bahaya orang main kan? Jalan dia berenang pun nampak macam kilat tak kilat gitu kawan elektrik. Untuk apa? Untuk kita fikir betapa hebatnya Allah Ta'ala sebagai pencipta. Sudah tentu Allah Ta'ala dia tak serupa dengan makhluk dia, abang. Yang mana satu pun tak sama. Laisa kamitslihi syai'. Ini asas pertama bagi golongan salaf. Gitu. Jadi mereka baca ayat, itulah Allah Ta'ala. Cuma tanya macam mana? Yang tu tak mau. Yang tu jenis soalan-soalan kepada makhluk, bukan kepada Allah. Pasal Allah ni tak boleh nak kata macam mana apa semua, sebab dia tak serupa. Macam mana ni kita nak bayangkan. Satu kita tak boleh nak bayangkan Allah. Tak boleh nak bayangkan Allah itu. Nabi ada riwayat kata tengok Allah Ta'ala ketika Mi'raj. Ada sumber yang kata Nabi sendiri tengok. Walaupun Siti Aisyah menafikan, Nabi tengok. Dia kata jangan kata Rasulullah tengok Allah. Tak betul itu. Betul kata Aisyah, Rasulullah tak tengok Allah ketika dunia, tapi Mi'raj bukan dunia. Begitu adalah perbahasan dia. Jadi cuma kita insya-Allah akhirat besok kita boleh tengok sendiri Allah Ta'ala macam mana rupa dia, hebat dia. Kat dunia Allah Ta'ala bagi akal, bagi otak kat kita ni terhad. Bila terhad, Nabi kata apa? Fikir tentang kita dia, fikir tentang makhluk dia je. Jangan sesekali fikir pencipta itu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pada zat Allah jangan fikir. Contoh lagi miring, lagi sesat. Dia kata Allah petak ke tiga segi ke bulat ke apa ke. Jadi tak serupa dengan apa bentuk. Itu asas pertama. Yang kedua, mengisbatkan, iaitu menetapkan semua sifat-sifat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW tanpa memalingkan makna. Ini pun kita dah jelas dah dahulu. Ini kira seperti apa? Seperti kesimpulan, rumusan apa yang kita dah sebut dah dahulu. Iaitu mereka tak pusing-pusing makna ke makna lain, nak takwil. Nak takwil Allah Ta'ala ni begini dah. Itu bukan mereka. Ni prinsip salaf ni. Mereka tak pusing-pusing makna kepada makna lain. Allah kata dia ada tangan. Allah kata dia berjalan. Apa-apalah yang kita sebut berkaitan dengan Allah Ta'ala, itulah. Tapi kami nak faham. Mudah saja Allah Ta'ala dia tak serupa dengan segala makhluk dia. Begitu saja kami nak bagi tahu Allah pun habaq begini. Maka begitulah keadaan dia. Maka timbul lepas pada itu generasi yang disebut sebagai khalaf. Kan? Dan dua-dua ini betul. Pasal khalaf ini bukan dia pun nak menghina Allah, tapi dia pun nak mendekatkan makna, nak bagi manusia ni sendiri faham. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Kita dah sebut dalam contoh dia. Jadi yang salah kata apa? Allah turun lah. Dia kata dia turun. Tapi khalaf kata apa dia? Masuk turun itu mustajab. Jadi ketika sepertiga akhir malam, kita kena rebut peluang. Saat itu saat mustajab. Doa Allah Ta'ala perkenankan. Istighfar Allah Ta'ala ampunkan. Ambil peluang ketika itu. Maksud di sebalik turun sepertiga akhir malam. Jadi sebab itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, dua-dua tu kita boleh terima. Cuma kalau kita senang bagi bahan kepada orang, kita ambil penjelasan daripada khalaf.
senang kita nak bagi tahu ke mereka. Kalau tidak, mereka pun duk celaru lagi, pun tak faham lagi, leceh aku tak faham, aku tanya hang pun sopa juga macam aku tak faham. Pasal apa? Tanya orang yang berpegang kepada salaf, yang mereka tak mau nak takwil, tak mau nak taktil. Apa dia taktil? Taktil tengok dah nombor dia. Ta'til ialah iaitu pendapat yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu ta'til, kan? Iaitu menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang mempopularkan pendapat ini ialah Jaham bin Safwan. Kita boleh tak kita nak menafikan sifat Allah? Tak boleh kita nak nafi sifat Allah. Jadi mereka ni yang kata golongan salaf ini tak nafi sifat Allah. Tapi cara mereka macam mana? Cara mereka mengikut ayat yang tertara. Macam tu. Mereka tak kono, mereka tak pusing, kan? Begitu. Sebab itu ulama kata pendapat salaf, pendapat yang selamat. Selamat apa? Selamat mereka serah ke Allah, kan? Nanti bila di akhirat besok Allah Ta'ala tanya mereka, ni siapa tak abang ke mereka? Nak abang apa? Kami tak berani. Sedangkan kamu, ya Allah, tak serupa dengan makhluk. Kami nak pusing kot mana? Takut lagi kalau kami sebut disilap ke? Oh, tak apalah, kamu selamat. Nampak kan? Golongan salaf, mereka ni selamat. Golongan yang sesat ini, nama dia Jaham bin Safwan. Dia kata apa? Dia kata kalau susah-susah kita reject lah kalimat ini. Kalau kita payah nak faham, tak tahu pakai, mana boleh tahu pakai, Allah dah sebut, maka kita kena terima. Golongan salaf betul, sebut macam mana Allah Ta'ala sebut. Cuma ada pendapat yang lepas pada itu dikenali sebagai khalaf. Mereka ni bukan jalan orang, ulama-ulama hebat. Allah Ta'ala bukakan pintu hati mereka, segala tafsiran mereka tepat di segi kita nak faham. Begitu. Jadi pendapat yang bercanggah ini dipopularkan oleh Jaham bin Safwan, asal daripada Khurasan, ketua mazhab Jahmiyah, sempena nama dia Jahmiyah. Sesat, perosak agama, pintar berhujah, pandai berhujah. Kita kalau kurang ilmu, habislah. Pasal apa? Kuat berhujah dan pandai pula. Kono dapat ke mereka. Habis mereka ni petah bercakap dan berpidato. Pakar pidato, menyeru manusia, iaitu orang ramai, kepada mazhabnya yang berpandangan bahawa Allah Ta'ala itu tidak bersifat melainkan zatnya sahaja. Dan juga ia mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk. Dia juga kata apa? Al-Quran adalah makhluk. Tak lihatlah, makhluk itu benda baru, Quran bukan benda baru. Dan menafikan melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat besok. Dia kata kat dunia pun tak boleh tengok, akhirat pun tak boleh tengok. Pasal apa? Pasal kita ni makhluk, macam mana nak tengok Allah yang sempurna? Tak boleh tengok lah kat ni lah, kat dunia memang tak boleh, kat akhirat pun serupa tak boleh tengok. Sedangkan ia bercanggah dengan beberapa nas Quran dan jumhur ulama. Apa dia? Iaitu kita insya-Allah boleh melihat Allah akhirat besok. Dia juga mengatakan bahawa syurga dan neraka itu akan binasa setelah penghuni-penghuninya masuk ke dalamnya. Penghuni-penghuninya masuk ke dalamnya binasa lah. Oleh sungguh binasa macam mana? Katalah penghuni syurga masuk syurga. Bila masuk syurga, berapa lama? Mana boleh berapa lama? Sampai bila-bila yang tidak ada kesudahan. Tapi fahaman mereka ada tempoh. Ada tempoh, kan? Lepas tu maka syurga akan dimusnahkan. Allahu Akbar. Jelas-jelas sesat, kan? Tu yang duduk dalam neraka, ada tempoh dia juga, kan? Lepas tu neraka juga akan dimusnahkan.
Dia pun kalau nak buat ajaran sesat, biarlah cerdik. Nampak kan? Tapi yang heran ni ada pengikut. Teruk bodoh tu, ni yang duk ikut tu. Kalau fikir balik kan, tak kena untuk guru kita. Tenang. Jom kita cabut. Nampak kan? Tu orang cerdik. Pertahan tu, pertahan kefahaman sesat untuk guru dia. Mazhabnya muncul di Turmuz. Turmuz ni satu tempat di Rusia, keluar beberapa ulama besar, antara ada Imam At-Turmuzi. Turmuz, dia sebenarnya lafaz dia tu lah, Turmuzi yang sebetulnya Turmuz, daripada kampung Turmuz, Turmuzi. Tapi kita sebut Tirmizi, Taramizi, Ustaz Taramizi tak main. Itu saya tak jumpa lagi lah. Kalau ada teruk puan reti, antara reti dia puan macam reti kan. Dia dengar itulah saja. Tirmizi, Turmuzi kurang. Pada itulah yang tepat, Turmuz. Ia juga berpendapat bahawa manusia dipaksa melakukan segala perbuatannya dan terpaksa melakukan segala amalan yang ditetapkan, tidak ada pilihan, sedangkan Allah Ta'ala bagi kat kita pilihan. Wahadainahun najdain, kami bentangkan dua lorong. Mana nak ambil? Jalan kebaikan ke jalan keburukan? Tapi manusia yang ingkar, yang dahaka ini pilih nak buat jahat juga. Sedangkan jelas kebaikan itu ada manfaat, ada kelebihan, tapi tak mau kepada yang baik, pilih yang jahat juga. Dia kata tak, manusia tak ada, dia macam robotnya, dia arah ke sana ke sini, dia tak ada pilihan. Ini fahaman dia Pak. Jadi antara fahaman dia Pak, inilah dia ta'til, sedangkan ini bukan daripada prinsip salaf, tanpa menentukan kaifiat. Apa dia tu? Allah lah. Bentuk macam mana Allah Ta'ala. Jangan tanya macam mana, kafiat. Bentuk-bentuk. Sebab apa? Sebab bentuk-bentuk itu adalah makhluk. Allah bukan makhluk. Dan tanpa tamsil, permisalan. Macam mana? Contoh dia. Nak contoh apa? Dalam, kalau itu makhluk, bolehlah. Anak kata yang ni bentuk dia macam ni, ini kan seperti seumpama itu adalah makhluk. Allah sendiri mana boleh kita nak kata macam tu. Dia tidak ada tamsil atau tashbih. Atau tashbih serupa lah, dia lebih kurang macam tamsil lah juga, tashbih. So kita nak umpama dengan apa, kita nak serupa Allah Ta'ala dengan apa. Ini semua kaitan dengan makhluk. Allah Ta'ala dia tidak terkait dengan sebarang sifat-sifat makhluk. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, kita tengok tasbih kat bawah, dia ada lagi nombor dia 50 nota kaki tu. Tasbih, orang yang menyerupakan Allah Ta'ala terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama, golongan yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan diri sendirinya, dan kedua, golongan yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat selainnya. Sama ada zat Allah ataupun sifat-sifat dia, jangan kita serupakan dengan sesuatu. Sebab zat Allah adalah sempurna, sifat dia sempurna. Tak boleh kita nak kata sifat Allah Ta'ala bagian-bagian ni semua makhluk, yang duk sifatkan itu makhluk. Allah Ta'ala dia bukan macam tu. Cuma adalah sedikit yang kita kata kebaikan, kebaikan ada kat si fulan ini, tapi jangan kata kebaikan si fulan ini serupa dengan kebaikan Allah. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala segala sifat-sifat dia, baik ke, penyabang ke, sempurna. Manusia ni kalau kita kata penyabang tapi tidak sempurna, tak boleh nak kata serupa dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya tashbih. Setiap daripada
Kedua golongan ini berpecah kepada beberapa pokok dan fahaman, iaitu pelampau Rawafid, Rafidah, Rawafid, pokok Syiah, Yahudi, Karamiyah, dan kesemua golongan Mujassimah. Puak Mujassamah atau setengah kata Mujassimah yang bermazhab Hambali, iaitu Daud Al-Jawaribi dan Maqatil bin Sulaiman, di mana kedua-dua mereka mengatakan bahawa Allah itu bertubuh badan. Itu nama tasbih. Itu mereka kata apa? Allah ada tubuh badan dia. Allah itu berbentuk atas rupa manusia. Ada rupa Allah. Lebih kurang macam kita, tapi elok lagi lah. Tak boleh macam tu pun. Tak boleh nak kata serupa kita. Mempunyai darah, Allah ada darah. Darah dia ada serupa macam kita, ada darah. Allah ada daging, Allah ada rambut, Allah ada tulang, tangan, kaki, lidah. Allah ada kepala, 2 biji mata. Dalam pada itu Allah tetap tidak serupa, tak serupa. Habis-habis hujung dia kata apa? Allah tak serupa. Walau tak serupa dengan kita, dengan makhluk, tapi Allah ada 2 biji mata. 2 biji mata. Takkan 3, pelik tengok. Jangan macam tu. Allah ada gigi. Allah ada gigi, tapi takkan satu. Itu kartun. Tak usah sebut macam tu, tak usah dosa. Kan? Dia nak gambarkan Allah Ta'ala tu serupa manusia. Dan tidak juga menyerupainya. Mana makhluk pun tak serupa dengan Allah, Allah pun tak serupa dengan makhluk. Tapi Allah ada darah. Apa jangan buat main dengan Allah Ta'ala, darah dia banyak. Jangan. Ni cakap sesat. Itulah puak-puak yang mentashbihkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Maka golongan salaf bukan macam tu. Mereka golongan yang cukup teliti dalam menentukan sifat Allah Ta'ala. Sebab itu mazhab salaf ini mazhab yang selamat. Kita ambil itu. Dan satu lagi khalaf pun kita ambil. Dua-dua tidak ada masalah. Serentak kita ambil dua-dua. Meyakini Allah Ta'ala itu zat yang sempurna. Kalau nak selesaikan masalah-masalah yang rumit daripada pihak lain, maka kita menjawab berdasar kepada pendapat khalaf. Pendapat khalaf supaya mereka mudah terima. Kalau tidak susah mereka nak terima macam mana ni, kami tak apa nak faham lagi. Begitu. Jadi dua-dua ni kita ambil. Bukan kata yang ni kita pegang, yang itu kita tolak. Siapa nak tolak yang khalaf? Sedangkan khalaf ni ulama kata apa dia? Pendapat khalaf ahkam. Apa maksud ahkam? Cerdik, bijak, laksana. Bijaksana. Mereka ni boleh merongkaikan masalah. Dari itu ni apa dia? Fahaman khalaf. Lain daripada ni tak boleh. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ini pun pada surah yang sama. Tadi kita baca surah yang sama, surah ayat 11, laisa kamitslihi syai', sambung di sini, wa huwas samiul basir. Dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mendengar. Maksudnya pendengaran Allah Ta'ala itu sempurna, luar biasa, dengar semua, serentak dengar semua. Malaikat berada di 7 lapisan langit, semua dia dengar. Yang duduk kat bumi, perut bumi, dasar laut, semua dia dengar serentak. Itulah maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Hebat sungguh Allah Ta'ala. Segala anak yang duduk dalam kandungan, Allah Ta'ala dengar. Mereka-mereka yang masih berada di bawah timbunan
bangunan yang runtuh ni ketika ini. Ketika gempa sekarang ini, pada cari mangsa, yang terkapit mati, tunggu masa mereka nak tarik keluar. Ni yang terperangkap, kan? Yang terperangkap kan tak ada kes yang sebelum ni, kan? Pulang 3 hari terperangkap, keluar letih, lemah, tak makan, tak minum, duduk celah-celah batu kat bawah. Bismillahirrahmanirrahim.